Didik TV KPM. Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti menjaga jarak 1 meter, sentiasa memakai pelitup muka dan juga kerap-keraplah cuci tangan dengan hand sanitizer. Apa khabar calon-calon SPM 2021? Bagus-bagus. Semua bersorak dengan kuat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kan anda semua cukup beruntung kerana calon-calon SPM yang mengambil subjek pendidikan syariah Islamiah. Anda cukup beruntung kerana cikgu yang akan mengajar anda semua ni, beliau mempunyai pengalaman sebanyak sangat lama. Jadi kalau anda setia bersama dengan kami selama 1 jam ini, insya-Allah akan mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita nak tengok profil guru hari ini. Check it out. Manis senyuman ustazah ni. Kau nampak dia punya kod dia pun manjat dah wajah dah. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia Ustazah Rahmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Encik Akmal. Ya, sihat cikgu Alhamdulillah sihat. Yang mengajar di sekolah menengah Sains Selangor. Jauh tu cikgu datang sini ya? Jauhlah juga kat Ceras je. Okey cikgu, kita dah tahu dah kan mengenai apa ni cikgu, format baru KSSM Ya, betul. bagi subjek pendidikan syariah Islamiah. Sebelum Betul. ni KBSM dan ini KSSM. Dan saya Yes. pasti pelajar-pelajar semua dah tahu ataupun dah kenal pastilah apa InsyaAllah. perbezaan. Tapi yang baru tengok ni mungkin, alamak, ada Ustazah beritahu. Ustazah mungkin boleh cerita sedikit serba ringkas. Mungkin ada perbezaan banyak ke ataupun tak banyak sebenarnya? Sebenarnya tidak begitu banyak ya Encik Akmal. Perbezaan antara format SPM syariah pendidikan syariah Islamiah KBSM dengan KSSM. Okey. KBSM kita ada 2 paper. Okey. Untuk KSSM anak-anak yang risau hanya ada 1 paper sahaja. Alhamdulillah. Macam dulu saya ambil sampai ada 5 paper. Ustazah, itu paper apa tu sebenarnya? Itu termasuk ujian lisan. Okey. Nak cakap lagi ke? Tak apa Ustazah. Okey. Kita dah tahu dah kan sedikit mengenai subjek ataupun format terbaru bagi pendidikan syariah Islamiah. Tapi Ustazah, saya nak minta Ustazah pergi ke sini Ustazah untuk kita melakukan protokol kesihatan. Kita tahu cikgu kan? Jadi mari cikgu melindungi diri datang kita. ke sini. Ingat jaga jarak. Ini dah bukan 1 meter cikgu Okey, kalau anda dapat lihat di sini kita ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh Ustazah boleh gunakan. Besar cincin Ustazah. Tak nak pakai dah lalu masa. Aduh, dan saya pun akan gunakan hand sanitizer ini. InsyaAllah kita tak tahu kan kadang-kadang apa yang kita pegang semua tu kan. Jadi sekarang kita boleh buka pelitup muka kita untuk memberi keselesaan kepada Ustazah sewaktu mengajar nanti. Jadi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jarak. Dan kita kalau boleh janganlah campak-campak je, kita letak di dalam tempat yang selamat. Macam cikgu dia ada bawa mahal beg tu cikgu, saya tengok 3,000 tu cikgu. Okey, kita letak di dalam, pastikan ianya sentiasa bersih dan juga selamatlah daripada segala kekotoran. Baik, kita nak berhenti rehat dulu cikgu tapi sebelum itu kita nak tahu pandangan pelajar mengenai subjek ni. Rata-ratanya semua kata ini subjek senang nak skor, senang nak dapat A+. Amin ya rabbal alamin. Nak tahu ya tak ya? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Saya berpendapat bahawa pendidikan syariah Islamiah ini sangat penting bagi saya dapat mengamalkan dengan betul tuntutan hukum dalam fiqh ibadah, fiqh muamalat, fiqh munakahat dan fiqh jinayat dalam amalan seharian saya. Bagi saya, subjek pendidikan syariah Islamiah ini sangat mencabar kerana memerlukan pemikiran intelektual dalam memahami istilah-istilah fiqh dan usul fiqh yang menjadi keperluan dalam mencari sesuatu hukum syarak yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut saya, pendidikan syariah Islamiah ini sangat penting untuk mengenal pasti kaedah-kaedah ilmu usul fiqh untuk menghayati pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama mujtahid.
Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah binti Yahya, ibu kepada Izmir Hafirul bin Halimi dari kelas 5 Jaya, Sekolah Menengah Sains Selangor, mendoakan semoga harapan anak saya untuk mendapat kejayaan cemerlang 9A+ dalam SPM 2021 dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga SPM 2021 berjalan lancar tanpa gangguan COVID-19 lagi. Amin ya rabbal alamin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, hari ini kita nak belajar bagi subjek pendidikan syariah Islamiah. Dan saya pasti anda semua yang mengambil subjek ini, kita dah tahu siapa gurunya dan tak sabar-sabar macam mana cikgu nak mengajar teknik, nak kongsikan ilmu kepada anda. Tapi relax dulu, jangan risau sebab kita nak tahu sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Ini dia, daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Izmir, kita start pada Izmir dulu. Boleh on mic kot? Kesian. Cakap tak dengar suara. Izmir Hafirul, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sihat Izmir? Alhamdulillah, sihat. Akmal sihat? Alhamdulillah. Tu baju apa? Baju apa yang awak pakai tu macam pancaragam ke? Yes. Betul ke? Pandai Cik Akmal. Ya, betul. Wah, okey, tapi sayangnya hari ini bukan kelas pancaragam kan? Okey, hari ini kita nak belajar macam saya cakap tadi, pendidikan syariah Islamiah. Baik, kita ada Izmir. Kita seterusnya ada Muhammad Syahmi. Betul? Ya, betul. Katanya KRS ke lain sebab baju hijau. KRS. Betul juga. Kedek remaja sekolah. Saya Ustazah sebagai bekas ketua pengawas di Sekolah Menengah Sains Selangor kan. Okey. Tahu. Okey, seterusnya. Patutlah ya masih ingat dia segar di memori. Ingat dulu saya masuk semua. Okey, seterusnya kita siapa? Nik Sabrina Kenalkan diri awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nik Sabrina Tisha dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Ini mesti Pada Putri.
Baju yang tidak asing lagi. Ya, saya dulu ni Presiden Pandu Puteri. Itu bukan perempuan ke Pandu Puteri? Kena siasat ni, kena siasat. Itu nanti kita akan ni baliklah. Seterusnya ni, ada juga daripada adik kita pancaragam ni. Betul? Betul. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Syahidah binti Kamarudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Salam kenalan. Selamat kenalan. Awak main percussion apa ni? Saya main percussion. Oh, percussion. Oh, okey. Cun. Alright. Dan seterusnya, Abang Bomber kita. Abang Bomber, I love you. Silakan, nama awak siapa? Hello, Abang Bomber? Hello, Abang Bomber? Saya. Nama. Ya, Adam. Saya. Saya rasa lain legging sikit kot. Okey. Tak apa, saya akan panggil awak Abang Bomber je. Okey, dan seterusnya pengangkap. Buat sikit tepuk-tepuk pengangkap tu, Afika. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu je. Selamat kenalan, itu je. Saya rasa legging. Dia ni lah. Legging, Okey, baik. Kita pun dah kenal adik-adik kita daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Jadi tanpa membuang masa lagi, cikgu boleh kita mulakan kelas kita? Boleh, insya-Allah. Baik, jadi dengan itu bismillahirrahmanirrahim, cikgu. Kita mulakan kelas bagi subjek pendidikan syariah Islamiah. Dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Akmal. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak-anak murid ustazah sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat menjalankan satu lagi sesi program Road to Success SPM 2021 for subjek pendidikan syariah Islamiah, ya. Apa khabar anak-anak murid ustazah yang baik, berada di ustazah. sesi Google Meet, ya. Encik Akmal menjadi anak murid ustazah yang baharu pada hari ini. Begitu juga anak-anak murid ustazah di rumah. Ustazah doakan kita semua berada di bawah lindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Amin amin ya rabbal alamin. So, apa yang ustazah nak kongsikan pada hari ini dengan anak-anak semua? Okey, Skema jawapan. Yes, actually this is bukan this memang skema jawapan, ya. Encik Akmal sangat tepat sekali. Yep. So hari ini ustazah nak kongsikan salah satu phase, ya, dalam Road to Success SPM 2021 PSI, which is dalam kita menuju Success SPM ni means you score A+, ya. Dalam SPM nanti adalah menguasai konten, ya, menguasai konten silibus pendidikan syariah Islamiah KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. For this session today, we will discuss on adab pergaulan dalam rumah, iaitu tajuk pertama dalam bidang ayat hukum pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Ya. Jadi kalau kita melihat, ya, kepada tajuk ini, anak-anak kita dapat sedar dan aware bahawa Islam ini amat menitik beratkan tentang adab, ya, sehingga dalam rumah pun ada adab-adab tertentu yang mesti kita amalkan, ya. Dan juga tajuk ini sangat sinonim lah dengan situasi pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kerana rumah merupakan lokasi yang kita sangat sering kita berada di dalamnya bagi mengelakkan kawasan sesak di luar sana, ya, untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Okey. So, sebelum kita mengupas lebih dalam tentang tajuk adab pergaulan dalam rumah, suka ustazah untuk mengingatkan dan menyenaraikan kepada anak-anak hasil pembelajaran yang patut anak-anak dapat dan peroleh daripada tajuk adab pergaulan dalam rumah kita pada hari ini. Hasil yang pertama menyatakan satu tuntutan hukum daripada ayat 58 hingga 59 surah An-Nur dengan betul. Tengok, ya anak-anak, sebenarnya adab yang kita pelajari pada hari ini bukannya adab yang direka oleh ulama begitu sahaja, ya. Adab ini merupakan diambil daripada ayat Al-Quran 58 hingga 59 surah An-Nur. Jadi anak-anak mesti mampu untuk menyatakan tuntutan hukum yang ada pada ayat ini. Hasil yang kedua, anak-anak mampu untuk menerangkan satu sebab nuzul ayat 58 surah An-Nur
dengan jelas. Hasil yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan satu kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz liyasta'zinkum dengan betul. Ya, di dalam pendidikan syariah Islamiah ni, Encik Akmal, kita memang mengajarkanlah anak-anak murid kita bagaimana dengan dia melihat dalil tadi, bagaimana dia nak istinbat hukum daripada dalil tadi. Ya. Kemudian hasil yang keempat, menghuraikan dua golongan yang wajib meminta izin dengan jelas. Hasil yang kelima, anak-anak mampu menilai satu kepentingan melaksanakan tuntutan wajib meminta izin dengan jelas. Dan hasil yang terakhir, semoga sempat kita sampai pada sesi pada hari ini, anak-anak mampu mencadangkan satu amalan yang sesuai diamalkan berdasarkan tuntutan ayat hukum dengan betul. Okey. Boleh kita menuju ke slide yang seterusnya? Tak boleh, Ustazah. Okey, tak boleh. Siapa yang Ustazah ni? Ustazah. Okey. So, seperti mana yang Ustazah telah katakan tadi anak-anak, tajuk kita pada hari ini, adab yang kita akan pelajari pada hari ini, sebenarnya ada dalam pergaulan rumah ni banyak. Tapi kita hanya tekankan kepada apa yang diminta, yang dituntut dalam ayat 58 hingga 59 surah An-Nur. Jadi Encik Akmal, sukalah saya untuk mengekspresi, memberitahu. Yes, untuk memaklumkan, untuk menunjukkan kepada semua bahawa anak murid saya boleh membaca Al-Quran dengan baik sekali. Alhamdulillah. Okey, so saya minta qori kita. Siapa? Muhammad Syahmi. Muhammad Abang Kadet KRS. Yes, Abang KRS untuk membacakan ayat 58 hingga 59 surah An-Nur. Falyatafaddal mashkura. Kalau boleh Syahmi dekatkan awak punya mikrofon dekat mulut, boleh ke? Okey, cantik. Alright, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته Wallahu alimun hakim. Masya-Allah. Azim. Okey. Ustazah ni anak siapa ni Ustazah ni? Anak Cik Sa. Anak Cik Sa. Terima kasih anak anda Syahmi. Okey, jadi ini adalah, ingat ya anak-anak, ini ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baik. Dan dalam soalan soalan pendidikan syariah Islamiah ni, Cik Akmal, anak-anak kena alertlah ya dengan ayat yang diberikan dalam kertas soalan supaya jawapan anak-anak tadi nanti tak lari daripada fokus ayat yang diberikan dalam soalan. Baik, Ustaz, saya macam nak suruh Syahmi baca lagi sekali. Saya nak buat nak rekod. Boleh rekod kemudian ya. Okey. Okey, so ini adalah terjemahan ya untuk ayat 58 surah An-Nur. Baik. Okey. Ustazah nak minta seorang bacakan? Siapa volunteer? Ya, Ustazah, saya. Tak nak. Silakan, Izmir Hafirul. Ya, betul. Baiklah, saya bacakan. Untuk ayat yang 58, wahai orang yang beriman, hendaklah hamba kamu dan orang yang belum baligh dalam kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu pada 3 waktu, iaitu sebelum solat subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari dan selepas solat isyak. Itulah 3 waktu bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula mereka selain daripada 3 waktu itu. Kerana mereka orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya serta ingatlah
Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, Wah, terima kasih Anak-anak Izmir. So, Ustazah terangkan sedikit tentang maksud ayat 58 surah An-Nur. Wahai orang yang beriman. Siapa beriman sini? Saya, Ustazah, Angkat dan juga tangan. kawan-kawan ini kita daripada semua adalah orang beriman. So, ayat ini adalah kepada kita. Ya. So, hendaklah hamba kamu. Hamba ni adalah orang yang dimiliki, tapi sekarang kita dah tak ada hamba dah, ya. Dan orang yang belum baligh, maksudnya kanak-kanak lah, yang belum baligh, dalam kalangan kamu, maksudnya ahli rumah yang belum baligh lagi, meminta izin, ya, meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu. Maksudnya dia hendaklah sini maksudnya wajib. Ya, wajib mesti buat. Kanak-kanak yang belum balik ni kena meminta izin kepada kamu, iaitu terutama ibu bapa lah atau orang yang lebih dewasa, sebelum masuk ke tempat kamu, iaitu ruang privasi kita, bilik lah, ya, bilik tidur, ya. Pada 3 waktu yang diwajibkan tu, pada 3 waktu sahaja berdasarkan ayat ini. Yang pertama, sebelum solat subuh. Jangan main masuk je, mesti ketuk, dapat kebenaran, boleh masuk, baru masuk. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua ialah ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Waktu tengah hari lah, ya, sebelum zuhur tu. Okey, dan yang ketiga selepas solat Isya. Ini maksudnya bukan tak boleh masuk bilik pada waktu ni, tapi kena minta izin. Wajib minta izin. Tak minta izin berdosa. Sebab dia wajib, ya. So itulah 3 waktu bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kepada kamu padanya. Means Allah menjelaskan kenapa wajib kita ni minta izin kepada ibu bapa atau ahli keluarga lebih tua nak masuk ke bilik mereka, ke ruang privasi mereka dalam 3 waktu ni. Kerana kita kat bilik lah kita boleh mendedahkan sedikit aurat kita, ya, kerana kita selesa. Itu adalah ruang peribadi kita, kan. Jadi memang potensi untuk aurat terdedah tu tinggi. Jadi tak boleh main masuk saja. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula mereka selain daripada 3 waktu itu. Maksudnya selain daripada 3 waktu ini tidak wajib minta izin, ya, boleh, harus, ya, untuk masuk tanpa meminta izin. Kerana mereka orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Kerana kanak-kanak ni adalah, ialah kanak-kanak ni kan, dia kan manja, mesti selalu nak berkepit, kan. Jadi dalam 3 waktu, tapi kita kena didik, ya, kena didik anak-anak kita. 3 waktu ni wajib minta izin. Jadi di luar 3 waktu ni kalau dia nak keluar masuk je, okey, tak ada masalah, ya. Demikianlah Allah SWT menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, ya. Maksudnya kat sini adalah hukum hakam yang kita perlu laksanakan, dalam kehidupan kita. Serta ingatlah, ingat anak-anak, ya, Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Betul. Kita tak boleh nak bagi muslihat lah, ya, bagilah muslihat macam mana pun, Allah actually tahu apa yang kita buat. Betul. Ya. Okey, so kita pergi pula kepada terjemahan ayat 59. Okey, someone bacakan. Siapa? Siapa nak bacakan? Okey, Afika, sila. Okey, silakan. Dan apabila kanak-kanak daripada kalangan kamu telah balik, maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara meminta izin orang yang tersebut dahulu. Demikian Allah SWT menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, dan ingatlah Allah SWT amat mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, terima kasih Afika, walaupun agak ada sedikit lagging, ya. Okey, jadi tadi tu ayat 58, dia kalau kita tengok, dia fokus kepada kanak-kanak yang belum balik. Cik Akmal, ya. Jadi yang dah balik macam mana? Tak payah minta izin ke? Oh, no. Kena. Lagilah, ya. Sebenarnya 59 ni dia punya tuntutan lagi berat. Betul. Kerana apabila kanak-kanak daripada kalangan kamu telah balik, maka hendaklah mereka meminta izin. Sama seperti cara minta izin orang yang tersebut dahulu. Orang tersebut dahulu ni maksudnya seperti kanak-kanak yang belum balik tadi, caranya sama juga, ketuk, diberi izin baru boleh masuk. Tetapi untuk ayat 59 ni, untuk orang yang telah balik, mereka mesti meminta izin setiap masa. Kalau untuk kanak-kanak yang belum balik tadi, hanya ada 3 waktu saja yang mereka wajib minta izin. Tapi kalau orang yang ahli rumah yang telah balik, nak masuk ke ruang privasi orang lain, ahli rumah yang lain, kena meminta izin setiap kali hendak memasuki ruang privasi ahli keluarga tersebut. Baik. Ya? Sekali lagi, ingat anak-anak, Allah itu amat mengetahui lagi Maha bijaksana. Bukan bijak sini, bijaksana. Okey. Okey, so, seterusnya Ustazah. Boleh sambung, Boleh, Ustazah. Okey, so... gambar siapa tu?
Ini gambar ahli keluarga yang bahagia. Kalau dapat jumpa family Encik Akmal boleh letak kat sini. Okey, nanti saya letak Okey, boleh sila. Okey. So, ingat ini adalah bidang ayat hukum. Means ayat hukum ni kita kaji beberapa ayat dalam Al-Quran dan kita cari apa benda hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. So, sebenarnya Ustazah terangkan tadi ini adalah ringkasan lah ya kepada tuntutan hukum daripada ayat 58 hingga 59 surah An-Nur. Intisari ayat 58 hingga 59 surah An-Nur menerangkan dan menjelaskan tentang adab. Ya, adab serta cara bermuamalat sesama ahli keluarga. Tengok ya anak-anak, dalam Islam ni kan sesama ahli keluarga pun ada adab. Ya, jadi memang Islam ni amat menitik beratkan. Kita kalau kita sentiasa mengamalkan adab yang diajarkan dalam Islam ni, kita memang boleh jadi orang yang mulia ya di sisi Allah dan juga masyarakat ya. Kerana semua orang suka orang yang baik dan beradab kan, berbudi bahasa ya. Ketika dalam rumah, apatah lagi kat luar rumah, mesti kita mengamalkan adab juga SOP ya Encik Akmal. Ya Ustazah. Okey, peraturan yang dinyatakan adalah berkisar tentang adab meminta izin ketika hendak memasuki bilik ibu bapa ya. Jadi ketua dalam rumah tangga biasa memang ibu bapa lah ya, terutama lagi ini sedangkan masuk Ustazah kat sini, sedangkan dalam keluarga yang nukleus kita yang kecil tu pun kena minta izin daripada ibu bapa. Apatah lagi kalau kita bershare antara cousins kat rumah dan satu rumah, lagi lah ya, adab ini perlu kita amalkan setiap masa ya. Yep. Penentuan ini merupakan peraturan yang sangat praktikal selain menyelamatkan ahli keluarga daripada terdedah kepada fitnah yang menyebabkan berlakunya kerosakan terhadap kehormatan diri. Ya, sebab kita tak tahu kan apa-apa mungkin ada kecacatan ke ya, ataupun bentuk yang memang dia orang tu dia tak nak share dengan orang lain kan. Dan sebenarnya kita ni kalau kita nak elak fitnah, lebih baik kita tak tahu benda tu. Daripada kita tahu, sebenarnya kita memanglah mesti menutup aib kan. Kalau kita tak tahu tu, kita lebih senanglah nak tak ceritalah, tak tahu apa-apa kan. Kalau dah tahu tu, nanti syaitan mulalah aku cakaplah dengan orang tu, aku cakaplah kan, mulalah kan tanduk dia pun keluar. Okey, so itu adalah ringkasan ya tuntutan hukum daripada ayat 58 hingga 59 surah An-Nur. Ya, Ustazah tahu apa yang terbaik sekarang ni Ustazah? Kita kena berhenti rehat dulu Ustazah. Ya, saya pun dah nak minum air ke Ustazah? Nak minum air ke? Okey, jadi kepada anda semua kita berhenti rehat dulu, kita akan sambung kita punya kelas kita selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sebelum kita nak mulakan kelas kita, seperti biasa kita ada kad Hari Guru yang dihantar oleh adik-adik kita. Yang ini kalau saya dapat lihat, nampak tak? Masya Allah, cantiknya. Ini dihantar daripada siapa ni? Mungkin namanya ada di dalam, jadi mari kita lihat. Kalau nampak, wah, nampak tak? Siap ada bunga kertas dekat sini. Ini daripada Cikgu Atika daripada Amzar. Dia kata terima kasih Cikgu Guru Pelita Hidup. Kalau anda dapat lihat di sini, itu dia. Nampak tak? Siap ada pokok bunga kertas dekat situ dan macam-macam lagi lah. Cantik dan sangat-sangatlah kreatif. Nampak tak? Daripada Pradidikku Sayang 2021. Alright. Jadi terima kasih diucapkan kepada adik Amzar. Baik, Cikgu. Boleh kita sambung kelas kita, Cikgu? Boleh. Suara okey, suara okey. Cuba test. Cuba cakap. Merdu sungguh suara Ustazah ni. Masya Allah. Silakan Ustazah, kita sambung balik. Okey, anak-anak kita pergi kepada sababun nuzul ayat 58 surah An-Nur pada hari ini. Jadi sababun nuzul ni apa benda? Dia ada salah satu dia peristiwa yang berlaku menyebabkan satu peristiwa itu berlaku, maka menyebabkan Allah menurunkan certain ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk ayat 58 surah An-Nur ni ada dua peristiwa ya. Yang pertama sekali, seorang perempuan yang bernama Asma binti Marsad dengan hambanya yang telah baligh. Ingat tadi yang telah baligh. Hamba tersebut tiba-tiba memasuki bilik
pada waktu yang tidak sesuai dan tidak disukai oleh Asma tadi. Ya, kita faham sangatlah kan keadaan ni kan. Kita pun ada time yang kita tak suka kan, tiba-tiba je orang masuk bilik kita kan. Justru beliau memaklumkan dan memberitahu kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa tersebut. Maka turunlah ayat 58 surah An-Nur ini. Ya, itu adalah peristiwa yang pertama. Jadi setelah peristiwa ini turun, ada pula lagi peristiwa yang berlaku ya. Kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey, disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Maraghi yang diterbitkan pada tahun 1946, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang hamba berketurunan Ansar yang bernama Mudlij bin Amru pergi menemui Umar bin Al-Khattab ketika waktu tengah hari. Lalu dia mengetuk pintu rumah Umar radhiyallahu anhu dan terus masuk sehingga Umar radhiyallahu anhu terjaga daripada tidurnya dan duduk, tetapi sebahagian auratnya terselak dan dilihat oleh hamba tersebut. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau boleh aku ingin Allah SWT melarang bapa, anak dan hamba kami masuk ke bilik kami pada waktu-waktu begini kecuali setelah mendapat keizinan. Kemudian beliau dan hamba tersebut bersama-sama pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan penjelasan akan perkara ini. Ayat yang menerangkan tentang peraturan tersebut iaitu ayat 58 surah An-Nur dan 59 surah An-Nur telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus bersujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekecil-kecil perkara ya Islam memberikan panduan kepada kita. Jadi anak-anak kita ni sebagai umat Islam kita tinggal buat saja. Jangan terlalu banyak objection lah. Kan ikut sebab ini adalah untuk kepentingan kita bersama, kemaslahatan ya. Okey, so kita pergi kepada kaedah istinbat hukum. Istinbat hukum ni apa benda? Istinbat hukum ni adalah kita mengkaji dalil Al-Quran dan hadis dan mengeluarkan sesuatu hukum daripada dalil tersebut. Itu maksud istinbat hukum ya. Berdasarkan lafaz liyasta'dzinkum. Jadi kita mesti fokuskan dalam ayat 58 surah An-Nur tadi adalah ayat liyasta'dzinkum. Kat situ yang kita nak fokuskan. Ulama mengistinbatkan hukum meminta izin memasuki bilik ibu bapa melalui lafaz liyasta'dzinkum. Lafaz tersebut adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni bahasa Inggerisnya present tense lah. Ya? Okay. Berserta lamul amri. Ya ni biasanya ya ni ini adalah tanda dia ni fi'il mudhari'. Islah macam tu kan bahasa Inggeris tu islah. Sebab yang tu Dai Aiman dia tak sempat ajar saya lagi Ustazah. Tak mengapa, Ustazah akan ajar pada hari ini. Baik ada Ustazah. Okey. Dan li kat sini adalah lamul amri. Lamul amri maksudnya lam yang menunjukkan kepada ayat perintah. Kalau ayat perintah tambah dengan present tense fi'il mudhari' maka nama pun lam perintah. Dah tentulah perintah mestilah buat kan. Buat maksudnya wajiblah hukumnya ya. Setiap perkara yang menunjukkan perintah adalah wajib kan. Oleh itu wajib meminta izin memasuki bilik ibu bapa pada 3 waktu tersebut bagi hamba dan kanak-kanak yang belum balik. Okey, boleh faham ya anak-anak murid Ustazah? Apa perintah? Yang tu kan? Yang mana? Sesuatu perintah. Okay. Yang mana? Tak nampak. Ada yang Ustazah perintah. Yes. Perintah. Saya dengar perintah. Perintah. Perintah means wajib buat. Wajib buat Ya? Okey. Alright. Okey, anak-anak Ustazah ada soalan? Mana anak Ustazah? Ya. Ada soalan. Saya ada anak yang lain kat belakang saya Ustazah. Saya fikir mudah difahami ya sebab ini adalah kita punya amalan seharian kita kan. Ya, sebab saya nampak Nik Sabrina dia paling banyak angguk-angguk Ustazah. Ada lagi soalan apa-apa ke Sabrina kepada Ustazah? Kalau tak ada pun ada kan juga. Tak ada Tak apalah sebab selepas ni saya pula nak tanya dia orang. Okey. So anak-anak berdasarkan ayat 58 hingga 59 surah An-Nur tadi kita dah melihat ada 2 golongan ya. Ada 2 golongan yang wajib meminta izin pada 3 waktu sahaja, tetapi ada juga golongan yang wajib meminta izin jika nak masuk ke bilik ahli keluarga lain terutama bapa
pada setiap masa. Selagi tak diberi izin, tunggulah kat pintu ya. Betul. Okey. Golongan yang wajib minta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapa terbagi pada dua, iaitu yang pertama golongan yang wajib minta izin dalam 3 waktu tadi, iaitu golongan hamba dan kanak-kanak yang masih belum baligh. Manakala golongan yang kedua adalah golongan kanak-kanak yang telah mencapai umur baligh dan orang dewasa wajib meminta izin pada setiap masa ya. Okey, kita laju sikit. Okey, 3 waktu yang dilarang masuk tanpa izin diulang semula. Yang pertama waktu apa? Sebelum subuh. Pandai Encik Akmal, sebelum subuh, iaitu kerana kebiasaannya ibu bapa sedang tidur dan kemungkinan terdedah aurat adalah sangat-sangat tinggi. Betul. Ya. Waktu yang kedua sebelum zuhur ya, kerana zuhur ni adalah waktu yang digalakkan dibuat qailulah. Qailulah ni tahu tak apa Encik Akmal? Saya dulu pernah orang beritahu saya. Lupa kan. Ustazah. Qailulah tu adalah tidur sebentar pada waktu tengah hari. Nap. Maksudnya, nap tahu, yang tu tak tahu. Masya Allah, apa nak dengan kau ni Akmal? Tak apa, lepas ini Encik Akmal dah tahu. Tak sebut nap dah. Tu qailulah dah. Apa qailulah? Qailulah. Qailulah. Bukan qailullah ya. Qailulah. 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 Di mana ibu bapa sedang berehat dan menukar pakaian. Kan sekarang panas kan. Terutama kalau sebenarnya tanah Arab tu lagilah kan. Cuaca dia kan memang gitu kan. Okey. Waktu yang ketiga selepas Isyak. Ya. Selepas Isyak ialah masa untuk nak tidur. Kan bersiap untuk tidur dan tentulah masa nak tidur tu takkanlah nak berjubah bagai bertunduk labu kan. Islam tak adalah sekejam itu ya. Boleh je nak berehat mengikut makan pakaian yang diselesa, tapi macam biasa orang yang nak masuk bilik, ruang privasi kita hendaklah meminta izin sebelum masuk. Okey. So kita ada kepentingan melaksanakan tuntutan wajib meminta izin sebelum masuk ke bilik. Ya, jadi apa dia punya signifikan ya, kepentingan? Kenapa? Apa kepentingan dia? Kenapa ni Ustazah? Kenapa kena ni minta izin ni? Yes, Ustazah boleh tak saya minta izin? Boleh, untuk boleh. saya nak qailulah dulu boleh? Tak boleh lagi. Tak boleh ke Ustazah? Boleh Ustazah kejap je. Kejap 2 minit je boleh Ustazah. Okey, kita dah berhenti rehat dulu kepada anda semua, jangan ke mana. Kita akan sambung balik kelas kita dalam Road to Success SPM 2021. Ustazah, saya qailulah sebentar Ustazah. Sila. Sekejap nanti saya masuk balik Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, saya dah pun qailulah tadi. Sekarang baru segar. Kita nak sambung balik kelas kita. Ustazah, on you Ustazah. Okey, apakah perasaan Encik Akmal selepas qailulah? Masya Allah. Ada orang minta izin tadi? Nasib baik tak ada. Isteri je dia ketuk. Okey. So, Ustazah dah terangkan dengan panjang lebar tadi tentang adab pergaulan dalam rumah. Jadi, Ustazah nak tengok pula tak nak anak-anak Ustazah ni mengantuk. Ustazah, ada orang ponteng kelas Ustazah. Ada orang ponteng kelas. Illallah. Masya Allah, apa nak jadi? Siapa yang lari ni Ustazah? Siapa yang lari ni? Tunggu ya Adam. Oh, yang bomba tu ke? Abang bomba kita. Ustazah, mungkin ada kecemasan. Okey. Betul Encik Akmal ada kecemasan rasanya tu. Ya. Kejap kita panggil dia balik. Okey, Ustazah, silakan. Okey. Jadi Ustazah nak anak-anak pula menerangkan kan. Dah mesti dah faham kan antara daripada tuntutan tadi kenapa sebenarnya. Ya, penting kita laksanakan meminta izin sebelum masuk ke bilik orang lain atau ahli keluarga yang lain. Okey, yang pertama, menjaga aib dan kehormatan ibu bapa serta ahli keluarga supaya kemuliaan mereka sentiasa terpelihara. Terangkan. Okey, siapa terangkan? Ni abang bomba tadi. Oh, lari tadi. Dah masuk balik pun. Ada kecemasan ke abang bomba? Ada ular masuk rumah ke tadi? Okey, kepentingan yang pertama. Silakan, Adam Mukris. Bagaimana dengan minta izin ni kita boleh menjaga aib dan kehormatan ibu bapa? On mic, Adam. Okey. Takut dia lagging sikitlah daripada gadget ni. Boleh ke Adam? Boleh. Okey, silakan. Dengan minta izin ni boleh jaga aib ibu bapa sebab kita tak nampak aurat mereka. Jadi aib mereka terjaga. Okay, very good Adam. Jawapan yang saya rasa sangat clear lah ya. Good job, brother. Dengan minta izin,
kita menjaga aib kerana kita tidak melihat aurat yang terlihat tanpa sengaja tadi kan. Okey. Kepentingan yang kedua, wajib minta izin ni kita nak mewujudkan integriti dalam memelihara rahsia ibu bapa dan ahli keluarga agar tetap terpelihara daripada fitnah. Okey. Siapa nak terangkan? Siapa yang belum? Bagaimana dengan minta izin ni kita boleh mewujudkan integriti? Yes. Okey. Kita dapat mewujudkan integriti sebab perasaan hormat kita dekat ibu bapa tu terjaga. Kita ada perasaan takut dan hormat untuk minta izin sebelum masuk dalam bilik ibu bapa kita. Very good, very good answer daripada Niki. Sebab betul, kalau kita ni biasakan diri kita minta izin, nak masuk bilik, nak pegang barang orang, minta izin. Jadi dia mewujudkan kita ni, amanah. Kita jadi amanah. Tangan kita ni tak suka-suka akan pegang barang yang bukan kita punya. Dia sebenarnya memberi efek kepada nilai akhlak kita dalam perkara-perkara yang lain. Very good. Okey, kepentingan yang ketiga, dengan minta izin ni, kita mampu melindungi institusi kekeluargaan dengan melahirkan perasaan mahabbah dan mawaddah, iaitu kasih sayang sesama ahli keluarga di samping membina ikatan kekeluargaan yang lebih kuat dan kukuh. Siapa nak terangkan ni? Bagaimana minta izin ni mampu melindungi institusi kekeluargaan? Tinggi dia angkat tangan Ustazah. Siapa tu? Syahinda. Sila dia. Pada pendapat saya, dengan kita mengetuk pintu, kita akan bila timbul rasa hormat tu akan timbullah rasa sayang antara family kita. So bila ada kasih sayang tu, hubungan kita akan erat antara each other, so that bila macam kalau kita tak ketuk pintu, bila kita masuk mesti akan bila macam ada rasa awkward. Benda tu boleh merenggangkan sebenarnya hubungan dengan keluarga kita. Very good. Very good answer. Cara dia cakap Ustaz macam masalah dia sendiri kan? Dia cakap melalui pengalaman dia ke? Melalui pengalaman. Okey, sebab ini benda ni memang di nature dia berlaku every day di rumah kita kan. Dia jadi kadang-kadang setengah orang tu dia anggap perkara ini sebagai normal. Itulah Islam ni nak terangkan benda is not normal. Kita kena beradab, beradab di dalam rumah sesama ahli keluarga kita. Jadi kita akan melindungi kita punya sisi kekeluargaan tu. Kita akan jadikan, kalau tengok kan ahli keluarga perempuan yang tak tutup aurat kan, kita rasa apa ni tentang rambut ni? Kan kita akan rasa macam janganlah apa ni kan, macam tu Okey. Kepentingan yang keempat, membentuk umat yang memiliki kepribadian mulia dan syahsiah yang unggul selari dengan kehendak syariat Islam yang mementingkan aspek melahirkan umat Islam yang menjaga kesucian nasab. Okey, siapa yang mampu terangkan? Poin yang keempat, kepentingan. Ini dia kori kita. Syahmi. Pada pendapat saya, apabila kita mengetuk pintu dan meminta izin sebelum kita masuk ke dalam bilik ibu bapa kita, benda tu akan membentuk secara tak langsung akan membentuk peribadi kita yang mulia dan syahsiah yang unggul. Jadi dengan adanya kepribadian yang mulia dengan syahsiah yang unggul ni akan menjaga kesucian nasab kita. Yes. Jadi maksudnya kalau kita dah membiasakan diri kita untuk minta izin nak masuk ke bilik orang lain terutama ahli keluarga, kita akan buat benda yang sama dengan kawan-kawan kita kat asrama kan, kat dom kawan kita, dan menjaga kesucian nasab. Kenapa dia highlightkan nasab? Sebab kita menjaga maruah orang lain. Betul. Kalau kita begitu menjaga maruah orang lain, takkanlah kita tak menjaga maruah kita. Dah tentu kita lebih menjaga maruah kita kan, dan kita tak sewenang-wenangnya nak sanggup untuk menodai maruah orang lain. Betul. Kan. Okey. Kepentingan yang kelima, dengan meminta izin ni kita mampu menjadikan diri kita lebih berdisiplin dan berakhlak baik seperti mana yang dikehendaki dalam Islam. Okey. Siapa yang boleh terangkan? Afika. Afika, silakan. Menjadikan diri lebih berdisiplin dan berakhlak baik seperti mana yang dikehendaki dalam Islam. Jadikan diri disiplin ni macam ibu bapa akan didik anak-anak kecil dia untuk adik nak masuk bilik ketuk pintu dulu. Berkibat kata patah, menyentuh bulu biarlah dari rebungnya. Dan berakhlak baik seperti yang dikehendaki dalam Islam, iaitu dengan kita mendidik anak-anak kecil tu dari kecil untuk ketuk pintu, minta izin. So dia akan menerapkan ajaran Islam dari diri dia, iaitu meminta izin sebelum masuk ke ruang privasi ibu bapa. Yes, very good Sebab Afika, awak ni presiden pengangkap ke Afika? Ke penolong pengurusi? Tak, saya
ketua petrol je. Awak patut jadi inilah ketua apa tu orang kata pengerusi terus presiden. Mereka ni memang pelajar-pelajar yang berkaliber lah ya. Hebat diorang ni Ustazah. InsyaAllah. Okey. Jadi memang betul ya, Ustazah sangat setuju dengan pendapat Afika tadi. Memang dengan kita sentiasa meminta izin kan, dia akan membentuk diri lebih berdisiplin. Jadi dia kalau kan orang yang biasa minta izin, lepas tu kalau dia main masuk je kan, satu dia tak selesa. Dia tak akan selesa buat macam tu, dia rasa berdosa, dia rasa bersalah, dan kalau ada orang buat macam tu macam awak ni tak ada minta izin ke? Ataupun kan? akan ada benda yang melayang kat kepala dia. InsyaAllah tengok keadaan. Kan insyaAllah tengok keadaan ya. Kalau ada berdekatan mungkin. Okey. So kita lihat kepentingan yang terakhir. Islam amat mementingkan cara hidup yang sempurna. Betul. Dan mengikut syariat serta keprihatinan terhadap hubungan manusia lebih-lebih lagi dalam melahirkan keluarga sakinah. Jadi macam dari awal lagi Ustazah dah sebut tadi kan, ada pergaulan dalam rumah. Dalam rumah pun Allah sediakan tata cara, peraturan, nilai, adab, akhlak. Kita tinggal buat je. Kenapa? Sebab Islam is the way of life. Islam dah mengajar kita cara hidup yang sempurna. Ikut sajalah anak-anak. Dia akan memberi kebahagiaan kepada anak-anak di dunia dan juga di akhirat. Tapi Ustazah nak dengar juga pendapat siapa lagi yang belum? Izmir rasanya. Yes. Izmir. Okey, silakan Izmir. Baiklah, pada pendapat saya, perihal ini penting untuk kita amalkan cara hidup yang sempurna berlandaskan ajaran Islam kerana Islam mengajar kita ada adab yang mulia. Sebagai contoh, adab pergaulan iaitu meminta izin untuk memasuki ruang bilik ibu bapa kita. Jadi ini merupakan satu adab yang mulia di mana sekiranya anak-anak mengamalkan di dalam kehidupan, adik-beradik ibu bapa akan sentiasa berasa gembira, seronok dan terharu, jadi membentuk satu hubungan yang sangat erat antara keluarga dan akhirnya melahirkan satu keluarga yang muhibah antara satu sama lain. Terima kasih Izmir ya. Jadi jelaslah kepada kita 6 kepentingan mengamalkan ya adab pergaulan di dalam rumah. Cara dia cakap tadi Ustazah macam ahli parlimen. InsyaAllah Menteri Pendidikan. Tahun 2050. Okey, insyaAllah. Okey, jadi kita dah lihat tadi ada 6 kepentingan kita beradab semasa berada di dalam rumah. Jadi Ustazah nak anak-anak cadangkan. Jadi kalau saya ni memang selalu minta student lah ya bagi idea ya bagaimana cadangkan satu amalan yang sesuai diamalkan berdasarkan tuntutan ayat 58 hingga 59 surah An-Nur. Okey, sila. Cepat-cepat. Siapa? Cadangkan satu amalan. Ya, Syahinda. Baiklah. Pada pendapat saya, amalan yang sesuai diamalkan berdasarkan tuntutan ayat 58 hingga 59 surah An-Nur ialah dengan memperingati antara satu sama lain dengan adik-beradik atau sesama ahli keluarga agar kita akan sentiasa mengingati. Seperti mana kita ketahui, manusia sentiasa lupa, kita banyak kelemahan. So bila kita ingatkan antara satu sama lain, benda tu boleh make sure semua orang ingat benda tu dan lakukan benda tu. Very good. Ya, kalau bagi mereka peluang bercakap, mereka mengalahkan saya pula ya. Saya rasa orang semua menjadi host untuk Didik TV. Okey, so this is adab memasuki bilik ibu bapa. Yang pertama sekali memastikan waktu yang dipilih sesuai dan tidak mengganggu ibu bapa. Adab yang kedua memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik ibu bapa. Yang ketiga meminta izin sebelum masuki bilik ibu bapa. Maksudnya dengan ketuk pun dah okey. Kalau nak bagus lagi berdoakan ibu bapa. Assalamualaikum mak, Assalamualaikum ayah, boleh saya masuk? Kan? Dengar pun nampak ya Allah anak solehnya kan. Okey, ada yang keempat menunggu kebenaran untuk masuk ke bilik. Bukannya ketuk terus masuk. Saya dah ketuk tadi. Ya, dah ketuk belum diberi izin lagi kan. Jadi kena ingat mesti diberi izin dulu. Okey. Apa-apalah kan boleh masuk whatsoever. So boleh baru boleh masuk. Okey. So kita dah sampai rumusan, boleh ke? Sampai boleh rumusan Ustazah. Okey. So rumusan kita pada hari ini ada 6 perkara yang perlu anak-anak ingat dan amalkan dalam kehidupan. Yang pertama sekali pertama menyatakan tuntutan hukum daripada ayat 58 hingga 59 surah An-Nur. Yang kedua menerangkan sebab nuzul ayat 58 surah An-Nur. Yang ketiga menjelaskan kaedah
mengistimbat hukum berdasarkan lafaz lias ta'zinkum. Ya. Yang keempat, menghuraikan golongan yang wajib meminta izin. Ada 2 golongan tadi. Nah, yang kelima, menilai kepentingan melaksanakan tuntutan wajib meminta izin. Dan rumusan kita yang terakhir yang kita pelajari adalah anak-anak dah mampu mencadangkan amalan yang sesuai diamalkan berdasarkan tuntutan ayat hukum kita pada hari ini. Sekian sajalah perkongsian saya pada hari ini, Encik Akmal. Baik, terima kasih banyak Ustazah Rahmah. Ustazah, sebenarnya anak-anak Ustazah ni, dia ada nak bagi present dekat Ustazah. Wah. Katanya Izmir Hafirul, dia nak nyanyi lagu raya untuk Ustazah. Subhanallah. Izmir, belanjalah sikit. Suara sedap Izmir. Sikit je, sikit je. Dia cakap mana ada. Kejutan kan? Saya pun terkejut juga. Izmir, nyanyilah sikit, belanjalah sikit. Kita ada masa berapa saat je ni, boleh? Syami boleh Syami? Nyanyi lagu raya sikit je Syami. Ya. Boleh okey, sikit je. Boleh. 1, 2, 3, go. Berlalulah sudah Ramadan, bulan berpuasa. Awal kita rayakan. Alright, terima kasih Syami. Wah, Ustazah, sporting lah anak-anak murid Ustazah ni. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anak-anak murid daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Saya doakan anda semua sentiasa diberkati dan akan mendapat keputusan yang cemerlang pada SPM 2021 nanti. Dan tak lupa juga Ustazah Rahmah, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf. Gurau-gurau Ustazah Kosong-kosong Kosong-kosong. Ya. Nasib baik kosong-kosong. Always, insya-Allah. Always, baik. Okey, pada anda semua diharapkan apa yang Ustazah berikan info kepada anda dapat mendapat input dan insya-Allah mendapat keputusan yang cemerlang. Kita akan jumpa lagi. Minta maaf kalau salah dan silap. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM